Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemakan cara hidup mahasiswa, Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 3K 2023 menjadi platform terbaik yang memberikan pendedahan terbaik serta melahirkan mahasiswa holistik berteraskan inovasi dan digital. Naib Chancellor Profesor Dr. Muhammad Fuad Sa'dan berkata, 3K memfokuskan kesejahteraan belia dan komuniti dalam konsep pembangunan seni dan usahawan. Lebih 30 aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar universiti seluruh Malaysia dan komuniti awam daripada pelbagai peringkat umur dari peringkat nasional dan global. Menurutnya, Karnival kali ke-15 ini turut menyokong agenda keusahawanan dengan menerapkan konsep keusahawanan seni menerusi kerjasama Unit Pembangunan Usahawan Kedah dan Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Pendekatan dengan menawarkan lebih banyak program yang bersifat lintas disiplin seperti industri kreatif dengan keusahawanan digital bagi menghasilkan kreatifpreneur. Universiti menyokong penuh usaha ini apabila bakat dan potensi mahasiswa daripada pelbagai latar budaya, adat dan pemikiran bersatu mengendalikan program yang menjadi platform buat pelajar untuk menggilap kemahiran insaniah dan menonjolkan potensi dalam diri masing-masing. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah rakan strategik, anugerah mobility staff, anugerah Citra Mustika Seni, anugerah Citra Budayawan 2, anugerah Citra Budayawati dan anugerah Citra Badan Budaya Terbaik. Sementara itu, pengarah 3K 2023, Ketua Creative Talent Management PBS Muhammad Azri Abdullah berkata, Karnival ini merupakan dimensi yang lebih segar dan membolehkan mahasiswa dan masyarakat berkongsi ilmu serta pengalaman menerusi aktiviti yang dijalankan. Karnival yang bermula pada 10 hingga 15 Mei syarat dengan pelbagai aktiviti antaranya forum, penglibatan alumni, bengkel persembahan, kebudayaan dan pertandingan. Jelasnya, 3K merupakan acara tahunan PBS dan meningkatkan kebitaraannya melalui inovasi alaf baru oleh komuniti mahasiswa seni kreatif talent PBS sebagai tulang belakang penganjuran kali ini sekaligus melahirkan kepimpinan di kalangan mahasiswa. Khazanah unik flora dan fauna di kawasan Wang Kelian harus terus dipelihara bagi memastikan ia dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Pemangku Raja Perlis Tuan Syed Faizuddin Putra Jamalul Laif bertitah dan menyeru masyarakat memelihara flora dan fauna di kawasan itu kerana mempunyai pelbagai nilainya tersendiri. Aspek kebersihan juga perlu diberikan perhatian sewajarnya bagi mengelakkan kawasan itu tercemar akibat daripada tindakan pembuangan sampah. Dalam masa sama, berilah semangat kepada masyarakat setempat untuk lebih bergiat aktif dalam melaksanakan inisiatif pemeliharaan alam sekitar di kawasan itu. Selain itu juga, masyarakat setempat perlu diberi penerangan dan bimbingan bagi memastikan segala inisiatif yang dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan sebelum ini tidak hanya sekadar one-off dan kemudiannya ditinggalkan. Baginda bertitah selepas melancarkan buku dan majlis pratonton dokumentari Wang Kelian, The Forgotten Valley, Lembah yang Kian Hilang di sebuah hotel di Kuala Perlis pada 23 Mei 2023. Titahnya lagi, pelaksanaan projek berkenaan mampu membawa kesedaran dalam kalangan masyarakat dalam menghargai kepelbagaian biologi dan alam semula jadi di Wang Kelian yang juga tunjang kepada Rizab Taman Negeri Perlis. Projek itu juga dapat menzahirkan keindahan alam semula jadi dan keistimewaan warisan sejarah ketempatan Wang Kelian menerusi penerbitan buku dan pameran serta dokumentari. Eko pelancongan tidak hanya memberi manfaat kepada para pengunjung tetapi turut memberi kesan positif terhadap komuniti setempat. Turut hadir adalah Presiden Roots dan Shoots Malaysia, TP LIMS Pengarah, Urusan Think City Hamdan Abdul Majid, Pengasas Perlis Nature and Wildlife yang juga aktivis alam semula jadi, Syamil Abdul Rahman serta Ketua Projek Wang Kelian, The Forgotten Valley, Lembah yang Kian Hilang, Peter Ong. Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023-523 yang bermula pada 23 Mei 2023 dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah penganjurannya selepas berjaya menarik 525 pempamer mewakili 140 syarikat dari seluruh dunia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, 5 edisi ke-16 ini amat dinantikan oleh ramai pihak memandangkan kali terakhir ia diadakan adalah pada tahun 2019. Kini, lebih banyak penyertaan iaitu sebanyak 525 pempamer secara keseluruhan.
Selain itu, penyertaan 5 pasukan aerobatik terkemuka menjadikannya terbesar dalam sejarah. Pameran juga disertai 119 pesawat yang menyertai pameran statik dan aerobatik selain 40 kapal tentera laut dari dalam dan luar negara, katanya pada sidang media selepas meninjau persiapan segmen maritim di Resort World Langkawi. Muhammad berkata, 523 juga bakal menyaksikan beberapa memorandum persefahaman MOU ditandatangani untuk kedua-dua sektor pertahanan dan komersial bernilai mencecah RM18 bilion. Terdahulu, Menteri Pertahanan tiba di MIEC pada jam 10 pagi bagi meninjau persiapan gerai pameran segmen aeroangkasa sebelum meninjau persiapan segmen maritim di RWL. Penganjuran 523 membabitkan 2 kementerian iaitu Kementerian Pertahanan, Industri Pertahanan Maritim dan Aeroangkasa dan Kementerian Pengangkutan Industri Komersial Maritim dan Aeroangkasa. Naib Chancellor Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan meraikan pelajar sarjana muda undang-undang daripada Pusat Pengajian Undang-Undang yang telah mengharumkan nama Malaysia dan universiti dalam beberapa pertandingan baru-baru ini. Mereka ialah Divagaran Naidu Baskaran yang mewakili JCI Malaysia ke pertandingan JCI Asia Pacific Conference Debate Competition peringkat Asia Pasifik Anjuran Junior Chamber International. Pasukan Divagaran telah muncul johan pertandingan tersebut seterusnya akan mewakili Asia Pasifik ke peringkat dunia yang bakal berlangsung di Zurich, Switzerland pada November depan. Selain itu, pasukan advokasi dan MUT UUM disertai Karina Kaur Gill, anak perempuan Karamjit Singh, Parminjit Kaur, anak perempuan Charanjit Singh, Salafiyunis Sofia Muhammad Syahrul dan Yasmin Hanim Muhammad Zulhilmi yang dinobatkan sebagai naib johan dalam pertandingan Harun M. Hashim National Client Consultation Competition NCC 2023 peringkat kebangsaan Anjuran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Semasa pusingan akhir, pasukan advokasi dan MUT UUM bertemu dengan pasukan UIAM. Pada 2013, UUM pernah mendapat tempat ketiga, 2012 tempat kedua dan 2011 menjadi johan pertandingan berkenaan, malah pernah menjadi tuan rumah pada 2015 dan 2016 sebelum dipilih semula sebagai hos pada tahun depan. Pada pertemuan itu, Dr. Muhammad Fuad mengucapkan tahniah atas kejayaan kesemua pelajar terbabit kerana telah mengharumkan nama negara dan UUM. Beliau berharap kejayaan itu akan menjadi pemangkin semangat kepada semua pelajar untuk terus melakar kejayaan bukan sahaja untuk universiti, malah pencapaian peribadi. Turut serta Dekan SOL, Profesor Madya Dr. Zainal Amin Ayub yang juga penolong Naib Chancellor UUM, Kolgis dan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Dr. Muhammad. Saya Syakir Zufairi. Saya Akil Zubaidi. Anda menyaksikan kami di Buletin UUM Today. Terima kasih.